Adakah bab yang ke-8 lagi dalam menyatakan akibat orang yang mencegah, orang yang melarang untuk pengeluaran zakat. Zakat dilarang bukan cara okey zakat dilarang, tak. Dia menguatkuasakan cukai. Ini antara benda, antara perkara yang cuba nak melarang masyarakat umat Islam untuk tidak membayar zakat. Masyarakat hanya bersembang soal cukai. Cukai itu belum bayar, cukai belum bayar. Dan kita negara yang paling banyak cukai. Tuan-tuan boleh susun tengok. Pakai permit pen batang, tulis dengan kertas selai, berapa cukai yang kita kena bayar. Wallahualam. Tuan-tuan tak agak tulis. Tak, daripada A sampai Z. Tak. Kalau pakai motor, pakai lori pickup berniaga buah jambu, campur asam buih itu, berapa cukai yang kena bayar. Cukai dengan MPG, cukai dengan Puspakom, cukai dengan JPG, caprah lagi apa benda aku tak tahu. Tak tahu banyak mana. Dan lori pula kena cek dengan Puspakom 6 bulan sekali. Kalau tak bagi orang tengah, confirm tak lulus. Ada orang tengah duduk pokok jumpa dia, memang confirm lulus. Ini antara cukai, negara cukai. Ya, bila kita melaksanakan cukai, kita akan melupakan masyarakat umat Islam tentang zakat. Yang kita ingat cuma zakat fitrah, pasal dia murah. Tu pun ramai tak bayar. Ramai tak bayar. Ada tanya ustaz, saya lupa bayar zakat fitrah. Hang kawasan mana? Hang bahagian mana? Siapa ketua cawangan? Faham lagi kepada orang tu. Muslimin jamaah rahimahullah. Muka surat yang ke-10 yang ada kitab, tak ada kitab, buka bawah kapit ada kitab. Contohnya ada spare bawah kitab. Dan telah bersabda Nabi SAW. Tiap-tiap bulan Nabi tulis tu atas ni. Ni belum tanya lagi pada esok siapa ngajak kitab apa. Dan telah bersabda Nabi SAW. Itu dia. Barang siapa memiliki nisab padahal tiada diberinya zakat. Nabi kata barang siapa memiliki nisab cukup, nisab dalam bab harta, duit simpanan cukup. Sekarang berapa tu? Tak tengok saya, lupa tengok ni. Berapa ribu simpanan? Berapa ribu ada batu mal? Tak ada batu mal. Tak ada harta. Lebih kurang dalam 13,000. Itulah. Kenapa 13,000? Dulu 3,000 sebab duit kita down, jatuh. Sebab kepandaian pemerintah yang mentadbir negara cukup cerdik tuan-tuan. Sampai merdeka 20 tahun dah. Di sini lahirnya sebuah cinta. Tuan-tuan, merdekanya kita sampai duit jatuh teruk merudum 4 kali ganda. Tuan-tuan sebut merdeka, tuan-tuan kita ni merdeka apa? Siapa yang jalan, siapa yang keluar malam pada malam merdeka? Malam merdeka mana? Hang ambil mana? Hang ambil malam merdeka. Tak juga ambil. Kok kemulan? Tak. Tidur rumah lah. Dekat sini. Dekat sini. Mana? Dekat kat sini lah. Kita kat sini. Tu Haji mana? Malam merdeka. Kat sini. Kat sini. Semayang sampai ke kemulan. Ada Kemulan. Tuan-tuan nak sebut saya malam merdeka saya jalan. Tak nak buat saya buat serupai. Saya keluar dengan motor LC anak saya baru beli tu, motor baru. LC 135. Canggih sikit lah, laju sikit. Honda kat saya tak naik, sakit pinggang. Tuan-tuan naik motor Honda tak agak tu. Saya keluar dari rumah saya air tawar pukul 11.30. Dia keluar tu lah. Orang rumah tengok dia macam, bang nak pergi mana ni? Dia rempit. Dia kata sebab saya pakai tak shoot. Saya tak pakai jubah tak ada serban. Saya pakai tak shoot lah. Pakai tak shoot, pakai jaket, bawa jaket. Bang mana ni? Rempit. Dia tengok, buang tepi kan orang ni. Kalau tak balik malam ni, saya kat balai polis. Gitu aja. Oh, giling kepala. Saya ambil topi anak, topi hitam cermin hitam. Takut orang kenal. Malu juga takut juga. Dan malam tu saya kutip mayat 2 orang. Anak nakal dengan pak nakal rempit malam tu masuk buah trailer. Yang anak dara kepala hilang. Yang pak dara dia semua hilang.
Kutip, buka tayar lori, kutip lah. Kami kutip malam tu. Kalau balik bawa bardi, boleh bawa kasam. Oh, kesan. Bawa kasam Jawa sikit. Buku RM3 lah aku. Allah. Saya keluar rumah daripada air tawar sampai ke Manjung. Tesco, saya tahu Manjung. Tesco Manjung, sampai lah. Pukul 12 suku situ. Dah suku tu dah mula rempit lah. Ada seorang budak, tuan-tuan, dia akan jemput, okey, standby. Yang semua majoritinya butuh benda lah. Saya kasi kalau saya pecut malam tu, confirm menang. Ada apa tak? Kita banyak rempit, nak tengok ada. Lepas tu saya pusing balik ke Tesco, ke Ion, simpang 4 nak pergi air Remes. Lagi sekali sebab lampu merah. Di mana lampu merah malam tu hampir semua ada geng rempit. Sampai ke Gulung Kubuyu, Botok, dan saya berakhir di Seri Iskandar. Malam tu. Saya balik rumah, sampai rumah pukul 5 suku, mandi-mandi, tukar baju, pakai jubah, kuliah subuh di fasa 1I. Tuan-tuan nak tengok, malam tu majoriti kesemuanya anak-anak Jawa. Melayu tak ada, Melayu bagus. Semua bangsa Jawa. Melayu tak ada. Melayu rumah pergi masjid, pergi Kemulai. Kemana? Tukar Jawa sama. Semua Jawa, Melayu tak ada. Di Gelong Kubuyu tu ada geng lagi. Siap dengan pakai baju, ada baju lambang Kuih, baju tu. Bendera. Dia lambang Kuih. Oh, ini Jawa. Saya sampai ke Botok, simpang 4 Botok. Pak sampai Sengkata, geng ATM mau keluar juga ramai. Banyak keluar, geng muda-muda. Saya patah balik, sampai ke Botok tu ada kedai makan, saya singgah pukul 2, pukul 3 pagi. Saya turun kedai, sebab itu pasal saya majak. Kisah juga orang kenal. Tutup, ikat sebelah tangan kat mulut ni tuan. Oh, kalau tak turun kedai tu, tutup dia petangan tolak putih tu ikat mulut. Turun cik minta teh ais 1 bungkus, saya nak minum. Apa kata tuan kedai? Malam ni untuk geng motor tak payah minum teh ais, kita ada air special. Air apa tu? Ketum. Air ketum campur Coca-Cola. Ambil try tengok. Di sini ketum try tengok. Nak tengok jalan kaki ke atas kepala bawah. Rupanya Coca-Cola campur dengan ketum tu dia lagi pening. Dah, aku ambil lah tengah cawan, try tengok. Baik tuan-tuan, termenung lama juga nak balik. Lama termenung. Mampir semua ni tak jumpa sungai, tak jumpa rumah, jumpa sungai naya orang ni. Pesan-pesan kat rumah cari semua kat sungai, kat balai polis, jumpa. Lama saya minum sikit lah. Nak cuba minum. Memang pening semua. Saya lihat tengok ais, saya tunggu lama, saya hilang pening. Hak yang minum dengan jak, minum dengan cawan, dengan straw, betul. Semua bangsa Jawa lah, Melayu tak ada ni, tak ada tu bagus. Melayu banyak tu bagus, Melayu tak ada seorang lah. Tentang keadaan yang berlaku lah. Ada 3-4 tempat yang aksiden. Bersama sendiri, kita pun dah motor laju tu, kita duduk tepi lah. Kita tengok jadi belakang kali, mula-mula di sah depan. Kita standby, kita press minyak dulu. Tapi asap tak keluar ni motor Zara ni. Dia pakai minyak apa, tak keluar asap gibu tu. Marah dia kali abang nampak dia asap keluar tu baik. Dia marah nak press minyak tu, lepas tu saya slow lah, tengok. Hak patah kaki, kita tolong tengok. Kita tolong tengok. Inilah suasana kita. Adakah itu matlamat mereka? Yang saya anggap budak-budak malam tu mungkin tak ada rumah, mungkin tak ada mak, tak ada ayah. Wallahu a'lam. Terlepas tadi boleh lah. Masya-Allah panjang umur kita buat grup TP juga. TP pasal mana? TP. Garden. Oh tak best sikit tadi. Sebab sana dia jalan lurus, Ipoh Lumuk tu jalan cukup cantik. Tengah malam tak ada siapa. Oh, tuan-tuan hak menerak temu tu pasang bendera. Oh dia bendera Malaysia, bendera Perak, bendera temu tu. Saya balik ke rumah try juga nak angkat apa ni pokok besar. Jatuh naik. Pokok dia belaga. Tak boleh pergi. Allah SWT inilah antara beberapa orang yang tersebut mungkin kaya, mungkin senang, mungkin mewah, langsung tak fikir soal dosa pahala. Wal'ayyadzubillah. Apakah itu matlamat merdeka kita? Tentang fikirlah dulu. Balik tadi. Nabi kata barang siapa memiliki nisra, harta simpanan, emas, perak, lembu, kerbau, ternakan, apa lagi? Zakat pertanian, zakat perniagaan, kita berniaga. Yang kalau zakat buat dokong pula tak ada.
jatuh harga. Sekilo 4 ubang. Kalau ambil di kebun lah, beli kat Taipei, sekilo 3 euro. Mana tidak ada nilai kan. Ini antara satu bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ramai peniaga yang kira zakat dulu sebelum kira benda lain. Nabi kata barang siapa memiliki nisab yang dia tak keluar zakat, maka pada halnya tiada diberinya zakat itu, datanglah ia pada hari kiamat. Yakni tuan-tuan, bukan kiamat. Hari kiamat ni bermaksud hari kematian. Datangnya ia pada alam barzakh selepas dia ditalkinkan, selepas dia ditinggalkan oleh penghuni, oleh pengunjung di kubur. Itulah bermula alam kiamat bagi dia. Kita sebut ini alam barzakh. Contoh alam barzakh yang kita sunyi, tidak ada bekalan, melainkan kita bawa dengan bekalan la ilaha illallah. Kalau orang kafir kita bawa macam mana? Kita orang Islam bawa kain kapan itulah, dengan bekalan amalan kita yang baik atau amalan yang buruk. Malaikat muka lagi tak kenal siapa kita. Kita berpangkat datuk hari ni, muka lagi tak kata wahai datuk, minta maaf tu. Nak tanya soalan boleh tak? Tak apa. Aku muka lagi, tahu aku datuk. Anak mian. Tak ada. Siapa pun kita masuk ke alam barzakh tidak dipandang oleh muka lagi. Dia tak kenal siapa jawatan kita, melainkan ditanya soalan yang dah pun bocor lama. Ma rabbuka lama dah bocor. Siapa menjawab? Hari ni menjawab. Masuk dalam kubur, wallahu a'lam. Man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka. Soalan ni bocor lama dah, lebih dulu daripada bocor di biasa hari. Yang kita nak jawab adalah dengan amalan kita. Tuan-tuan, nak cerita lagi. Sempat awal bulan ni, sempat juga pergi ziarah ke kuburan Hindu. Pasal orang Taiwan tahu lah. Daripada air tawar tu masuk ke Taiwan, dia ada tempat buang sampah besar sekali. Sebelah tu ada kubur Hindu. Lepas tu saya keluar lagi, ada program di Manjung. Sampai tu kereta je, sebab Hindu ni orang kaya. Saya pergi kereta anak, kalau kereta saya tak berhenti, saya buat ni. Orang kenal. Naik kereta anak tu, saya tinggal kereta berjalan, saya buang kepiah, saya turun. Pergi tengok Hindu yang dimakamkan. Dimakamkan lah, di bumi kan. Dia bukan kasta yang dibakar, kasta yang dimakamkan. Saya jumpa seorang India yang saya kenal tu, kata nama dia Mutu. Boleh aku tengok lah. Haji, macam mana boleh tengok? Dia panggil saya duduk sebelah, masuk depan kubur tu. Tuan-tuan, saya nak puji abang, tengok tuan-tuan, mayat masuk kubur, nak banding kita kalah. Kita kalah. Mayat masuk kubur, dia start talqin dia. Kita talqin lepas habis lah. Talqin. Dia masuk dalam kubur, talqin. Baca apa kitab ni, kitab apa. Tak faham kita tu. Rasa rugi tak belajar bahasa India. Nak belajar apa ni? Kalau dan dia talqin panjang tu. Dengan talqin, dengan selit, doa, celah ketiak, celah pokit. Dia pakaian cantik tu. Orang kaya. Selit, doa. Dia tanya Mutu, dah tu? Doa ni. Doa apa Allah malam? Allahumma barik lana wa doa apa tu ni? Mana kata puak ni, orang kafir pun tuan-tuan, dia percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada mungkin soal muka nakir, Allah lah. Dia bagi persiapan untuk nak mengelak, nak menjawab di hadapan muka nakir. Wallahu a'lam. Itu kata dia. Tuan-tuan, kita pula, persiapan kita untuk tu yang patutnya orang beriman lebih lagi. Persiapan kita bukan helayan ketat. Persiapan kita adalah amalan yang baik dan kita meninggalkan amalan yang buruk. Ini alam barzakh tu. Yang kita akan duduk di sana sampai bila? Wallahu a'lam, sampai ke hari kiamat. Datanglah ia pada hari kiamat tersebut, hari alam barzakh itu, beberapa ular dan dua matanya seperti api bernyala-nyala. Datang pertamanya dalam alam barzakh berapa ekor ular. Ular yang kita baca dulu dinamakan ular Suja'ul Aqra, ular yang akan menyiksa ahli neraka. Dan dua mata ular tersebut seperti api yang bernyala-nyala.
Kalau kita nak buat macam mana, nak gambaran. Ya, nak gambar cara kasar kita tak tahu. Cuba cara khayalan kita, ular tu besar mana, mata yang api seperti api merah berjalan. Yang sudah pastilah ianya azab daripada Allah Ta'ala. Dan gigi ular itu daripada besi. Bukan tulang, daripada besi. Besi neraka. Besi yang paling kuat dan yang paling panas. Maka menggigit dari belakang. Ular ni, ular yang paling berbisa. Ular yang gigitan itu akan menghancurkan tubuh badan kita. Dia gigit dari belakang. Dan dia patuk dari belakang. Kita tidur dalam kubur, kalau tidur mengiring sebelah kanan, dia datang belakang, dia gigit. Gigitan ular tersebut yang paling menyakitkan. Tak ada bomo yang boleh mengubah. Ini antara ular yang disediakan oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Wa'iyadzubillah min dzalik. Dan berkata ia, ular berkata, beri olehmu akan kami tanganmu yang bahil itu. Lepas gigi belakang, ular minta, bagi olehmu akan tangan kamu yang bahil. Bahil apa? Tidak mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, zakat ini kategori sedekah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Zakat ialah sedekah ada, kalau zakat sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Berapa ramai tangan kita yang cukup bakhil nak mengeluarkan zakat tersebut. Nak memberi sumbangan untuk orang yang memerlukan. Nah, hari ini mungkin tak perlu sumbangan. Sebab dah semua kaya berapa? Berapa pencen? 6,000. 6,000. Lepas ni belanja. Ini mana tadi suasana yang kata Nabi, ular itu akan minta tangan kamu bagi tangan yang bakhil daripada bantuan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka larilah yang mani'uz zakah, barang di mana ia lari diturut akan dia, maka digigitnya. Contoh, orang yang bakhil dalam mengeluarkan zakat, dia akan melarikan tangan dan dia cuba melarikan diri daripada gigitan ular tersebut. Lari mana? Larilah ke mana pun, ular itu akan turun dan akan digigitnya. Tuan-tuan, seolah-olah juga Nabi buat gambaran macam tempat ni boleh kita lari mata. Lari yang tak akan terlepas daripada gigitan ular. Tuan-tuan, kalau ular dunia kita nampak boleh lari. Soalnya kita lari atau dia lari. Di akhirat kita lari dia kejar. Kita lari dia liga. Cari mana? Dia akan cari di mana lepas gigitan di belakang, dia cari mana tangan. Kita buka hadis lain menyebut kalau kena sekali gigitan ular, dia repuk habis tangan. Hancur tangan, boleh jadi pula gigit lagi. Sampai bila? Wallahu a'lam. Tak tahu tarikh bila. Tuan-tuan, nak kira umur dunia pun tak mampu kita kira. Bagaimana nak kira suasana panjang dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa tadi, tentang bagian yang Nabi kata, ada orang yang masuk ke neraka selama 7 kali umur dunia. Umur dunia apa tahu? Siapa cikgu? Cikgu sejarah, ilmu alam, geografi. Ada? Cikgu, kan cikgu? Siapa cikgu? Saya tanya cikgu malam lah tahu. Siapa cikgu? Cikgu penci tak mau? Cikgu penci. Nak support saya. Berapa umur dunia tahu? Siapa tahu? Jawapan kita yang kita jawab ialah wallahu a'lam. Tapi ada orang yang mengkaji, yang saya dengar iklan di TV mengatakan hutan kita, hutan yang tebal tu, hutan simpan. Dia kata umur hutan simpan ni adalah berumur 130 juta tahun. Wallahu a'lam. Kita kira pasalah 100 juta. 100 juta tahun. Nabi kata masuk neraka 7 kali ganda. Maknanya 700 juta tahun masuk ke neraka. Cuba kira hari pula. Siapa tahu? 700 juta tahun kira dengan hari. Wallahu a'lam. Jadi antara azab Allah Ta'ala, kita lari mana pun, dia akan cari, dia akan gigit. Dengan gigitannya, lalu ditelannya tangan tersebut. Ditelan tangan tersebut oleh ular tersebut. Maka kemudian dikembalikan Allah Ta'ala seperti dahulunya. Seperti dahulunya jua.
Demikianlah hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Gigit tu tangan hancur, hilang, kemudian tumbuh balik. Tuan-tuan, kalau tangan hancur di dunia, tak tumbuh dah. Kaki putus di dunia, tak tumbuh dah. Di akhirat, putus, hancur, tumbuh balik. Ini dalam kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik pada bab tauhid, tentang perkara yang berlaku di luar daripada dunia, yakni di alam akhirat. Walaupun logik akal kita tak boleh terima, ketika di akhirat dia tak pakai logik akal. Kata Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang manusia akan berdiri di depan Allah. Kalimah yakum itu adalah hari kiamat. Ditafsirkan ulama sebagai hari berdiri. Tuan-tuan, cuba kita diri. Berapa lama boleh tahan? Diri cekak pinggang, jangan sandar kat tiap, diri diam. Agak-agak berapa lama boleh tahan? Kalau yang sihat macam kita dah tak lama, cik berapa lama je? Berapa jam? Sejam lebih. Ha? Sejam lebih. Sejam? Sejam lebih. Sejam lebih ya, dia mula pitang. Itu kalau sihat. Diri, kalau diri tengah panas pula macam askar tawak tu. Saya masa konden. Saya masuk askar tu tawak, manjang, pengsan. Kau askar pun dalam sana, dia kawat tengah hari. Jangan tunggu pun. Dia pilih waktu kawat, pukul 2 petang. Tak kawat pukul 6 petang, tak senang sikit. Kawat pukul 2 petang, pukul 9 tengah hari. Kawat pukul 7 kan tak teruk. Dia waktu pilih pun pasal kawat tu untuk latihan, nak kuat. Saya manjang pengsan. Kalau buat kata-kata, angkat berhenti pun tak buat tuan. Dia murah betul, ingat berhenti tak berhenti juga. Lepas jenis Allah. Itu baru dunia. Kawat di dunia pun dah kata panas. Bayangkan berdiri di akhirat, tuan-tuan. Depan Allah Ta'ala, tanpa ada pelindung, tak ada basteng, tak ada pokok, tak ada payung. Berapa hari niaga di pasar malam, payung besar rumah. Besok tak ada. Matahari dekat kita. Dinamakan kita berdiri situ sehingga ke hari kiamat kalau di alam barzakh. Maka disuruhkan Allah Ta'ala, akan disuruhkan ia kepada neraka, lalu masuklah ke dalam neraka tersebut dengan ular tersebut, dengan ular itu. Lalu disuruhkan oleh Allah Ta'ala, wahai muka laki, wahai malaikat, bawalah bulan dan bulan ini yang tak bayar zakat masuk dan neraka sekali dengan ular-ular. Ular tak mati, kita tak mati. Gomoi. Tuan-tuan, yang kita tak akan menang sama sekali ketika menentang ular tersebut. Wal'iyadzubillah. Inilah amalan orang yang Nabi kata, yang tidak membayar zakat, tidak berusaha untuk membayar zakat, sedangkan dia berkemampuan. Sabda Nabi SAW lagi, tiada daripada seorang, tiada daripada seorang memilih nisab daripada kambing dan bakar dan unta. Kambing, belah kambing berapa ekor kata tak? 40 ekor. Lembu? 10 ekor. Unta? Unta berapa ekor? 5 ekor. Itu ke tengok? Tengok. Pening dia. Nak buka kita kelas kafar dulu ni. Kelas kafar dulu je ni. Kambing 40, lembu 10. Kita tak tahu ya. Dia suruh cari kali ni. 20. Disebut ni kambing, lembu dan unta. Kalau ayam? Tak ada. Ayam. Belah buyung? Mana? Tadi kau belah apa? Belah hamster. Belah hamster kalau cakap. Hamster lagi mahal dari kambing tu. Hamster sekok kalau nak bangun dengan tanggung. Sekok. Apa tanya malam tadi? Sugar glider. Lupa. Sugar apa? Sugar glider. Apa dia? Sugar glider. Sugar glider. Ingat sugar daddy. Sugar glider. Natang kecil tu. 800 ekor. Sekok ke 800. Cukup musimnya boleh buat korban. Yang tu kalau kita belok, binatang yang harus diternak, yang boleh kita
perniagaan yang tak haram, dia wajib keluar zakat perniagaan. Yang binatang ni kambing, lembu, unta, kerbau, kibas, biri-biri. Belah rusa, tak kira. Belah babi, lagi tak kira. Babi bayar zakat pula. Tak, oleh belah babi dah sebab tokey babi ni hak banyak Melayu. Saya tahu, saya duduk di Seremban dulu. Masa KJI Bukit Pelanduk tu, siapa tokey dia? Dah. Kita tengok, pemegang saham banyak orang kita. Badan untung banyak. Lagi mahal lagi ribu. Berapa kilo? Tanya-tanya sama lah. Saya tengok batang pinang dia kilo RM36. Batang pinang babi kalau buat goreng cicak. Allah Akbar. Berkunyit sikit, bawang lebih sikit. Oi. Alhamdulillah. Tak makan babi tak? Tak makan babi rupanya kita ni. Tak makan babi, tapi berpakaian macam tu. Itu yang Nabi kata antara golongan yang masuk neraka tadi 7 kali dunia tu ialah yang pertama orang yang alim tapi jahil, keluar fatwa ikut suka dia. Yang kedua Nabi kata siapa? Perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Wal'iyadzubillah. Jadi Nabi kata orang yang berpakaian tapi bertelanjang ramai tu. Pakai baju, pakai seluar ketat. Orang lelaki berken. Ada memang dia pakai seluar ketat. Tak maju. Pakai jubah ketat ni, ikut tangan. Jadi imam. Pakai jenis baju fit ni. Buh ikat tali kat lengan pula. Jubah tangan pendek, buh tali. Allah Akbar, jadi imam. Tak ikut. Lari keluar habis. Tak. Orang lelaki tak pakai baju. Hak pakai benda ketat-ketat ni siapa? Sahabat kita sebelah ni. Tak kira tua muda. Ini soal berpakaian yang kita tak menepati piawaian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi kata, orang ni pakai baju ketat-ketat, tempat dia 7 kali dalam neraka Allah. 7 kali umur dunia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Allah. Tuan-tuan. Orang yang ada nisak, cukup nisak kambing, lembu dan unta padahal tiada diberinya akan zakat, melainkan datang pada hari kiamat sekaliannya itu bertanduk daripada api neraka. Kita belah kambing, belah lembu, belah binatang yang wajib keluar zakat, tak keluar zakat, kira untung rugi ya. Musim korban jual mahal, zakat tak keluar, zakat perniagaan tak, zakat binatang pun tak. Nabi kata binatang itu akan bangkit pada hari kiamat. Ini yang kata binatang juga akan bangkit pada hari kiamat. Dia bangkit untuk menyelesaikan hutang dia dengan sesama dia atau dengan orang. Kalau baca hadis saja, kambing tambah kambing bergaduh, bertanduk di dunia. Seorang kalah, esok bangkit pada akhirat, dua-dua bangkit, bertanduk balik, kemudian dimatikan oleh Allah. Bayangkan orang yang belah lembu, belah kambing, belah binatang yang wajib zakat, tak belah zakat, semua tak bangkit. Dah bangkit pula, bangkit pelik lagi. Bangkit pula yang bertanduk daripada api neraka. Tanduk macam mana? Wallahu a'lam. Tanduk mana? Tanduk jenis tajam ke depan ke? Tanduk yang dibuat kata Allah bertanduk daripada api. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa? Sembang. Sembang tidak mai ke depan. Maka ditanduknya akan orang yang tidak beri zakat itu hingga jatuh ke dalam api neraka. Tuan-tuan, daripada padang mahsyar nak sampai ke neraka jahanam 500 tahun perjalanan. Agak-agak ditanduk berapa kali? Tanduklah kita kilogi akal ni, takkan dia fikir. Dengan jarak 500 tahun berjalan, kambing tanduk itu. Dia tanduk depan, tanduk belakang, dengan tanduk tajam, tembus elok. Nak sampai ke jahanam. 500 tahun perjalanan tuan-tuan. Ini antara larangan yang Nabi suruh kita jaga. Jangan sampai ditanduk oleh binatang yang kita ternak
Tak, binatang yang kita bela untuk seksa pula. Tak, bela binatang cara seksa. Bela burung sangka kecil je pun. Dalam bab ni khilaf. Ada ulama kata bela burung kalau letak dua pasang di atas tina kecil pun tak apa sebab ada pasangan dia. Tak, bohlah kati satu lampu lik-lak pun. Yang orang bilik mantin. Ini burung-burung sekor-sekor sikitnya lama. Burung binatang yang ada nafsu juga. Tu kata Sayyidina Abu Bakar pesan kat kita, jaga kita daripada iblis kerana dia akan merosakkan agama. Jaga kita daripada nafsu kerana ia akan memberikan kita maksiat. Jaga kita daripada bertubuh badan kerana ia akan bawa kita pada dosa. Jaga kita daripada harta benda kerana mereka juga akan melibatkan kita dengan dosa kepada Allah. Kita jaga, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala kerana Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Dan termasuk binatang yang kita bela untuk tujuan menyiksa, bela untuk tujuan kita buat judi. Dengan tuan-tuan kali. Hari ini burung dalam tangka kita petik jari. Ya kan esok kita dalam tangka burung petik jari juga. Macam mana lah? Wallahu a'lam. Kita burung kata hang kukuk pula hari ni. Jangan kukuk kita hari. Kukuk dalam sangka api neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah.